every time ada askar akan memantau lah. White coat ceremony menunjukkan kita dah ready untuk masuk clinical years. Macam berpengalaman lah. Berpengalaman, aku dalam pengalaman. Kami fail. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam Apa Khabar SPM Part 3. Sebab kami orang ada banyak benda mau share dengan tak orang. Sebab sharing is caring, caring is loving. Macam yang latih. Okay, kita simak buang masa. Kita teruskan dengan soalan, iaitu boleh tak orang share sedikit sebanyak apa yang tak orang belajar, macam contoh subjek, pasal macam siapa yang minat subjek tu recommended untuk masuk ke Kosia dan sebagainya. Mau cerita pasal you orang sikit pun boleh. So kita mula dengan orang yang mencintai tapi tidak memiliki fizikal. Okay, sini. Bayo. Okay, cerita pasal, saya mula dari matrix dulu lah. So matrix ni kita belajar pasal, kata saya tadi, physics, bio, math and tu lagi tu, tak ada lagi kan? Physics, bio, math. Kemis. Tu je. Kemis. Yes, kemis. So mereka ni sama je. Sama je empat ni. So, tapi advance sikit sebab dia macam prepare untuk kita cover syllabus dekat U lah. So math ni, dia math saja, dia tak ada admit, dia math. Dia memang campur lah admit and dia advance lah. And saya nak cakap matrix dekat Labuan ni, KML, lecturer dia sangat baik and awak kan boleh faham lah bagi saya. And start daripada matrix tu saya sangat suka math sebab lecturer dia sangat macam tu lah dia punya solution tu. Okay, masa FNM saya belajar civil, saya ambil course civil engineer kan. So civil engineer ni dia lebih spesifik lagi, dia macam untuk prepare kita menjadi engineer lah. Jadi first yang subjek teras kami adalah calculus, iaitu math. Lepas tu apa lagi aku belajar, applied mechanics, construction materials. Lepas tu ada subjek tambahan military history dengan filosofi and English. So basically sem satu dia macam memperkenalkan surface pada engineer. Lepas tu ada satu subjek lagi, dia subjek introduction to engineering untuk sem 1. Jadi sem 2 ke kelas ni dia pindah lagi kepada differential equation. So dekat sana kami orang belajar pasal integral, differential lebih lagi, mendalam lagi. Lepas tu applied mechanics kami orang panggil MAM. Apa MAM? Singkatannya MOM. Aku lupa. Lepas tu ada fluid mechanics, ada subjek tambahan juga. Contoh dia subjek etika, military leadership dengan nationhood. Untuk sebab saya ni dekat UPNM kan, so subjek-subjek tambahan dia semua pasal military. Tapi kami orang tak lah, macam askar tu we just learn about the military history, military leadership and everything. Sebab kami orang pun dekat sini kami orang bercampur dengan student yang askar punya. Kami orang panggil student ALK. Student biasa-biasa ni orang gelar awam. So student yang ALK tu dia cadet. Cadet ni dia ada istimewa sikit lah sebab dia askar. Dia ada gaji setiap bulan, dia macam ada gaji around like 1,100 macam tu. And mereka ada makanan free apa semua. And saya nak cakap pasal UPNM ni, special UPNM ni, saya sangat terkejut sebab daripada sains kucing pergi ke matrix, pergi ke UPNM, peraturan dia sama je.
dia tak ada beza. Saya macam aku ni hidup sainsku 3 kali ke macam tu. Lepas tu sebab peraturan UPNM dia bagi saya sains kucing dia strict lagi. Tapi dekat UPNM kalau contohlah peraturan tu tak boleh pakai selipar. Memang tak boleh pakai selipar. Kalau kantoi pakai selipar kena bayar RM30 macam tu. Sebab dekat sana dia macam ada Kaya. sebab dekat sana ada macam every time ada askar akan tengok akan memantau lah macam tu. Kalau yang legend tu yang pakai selipar tu cuma selut lah. Lepas tu dia macam ada fellow dekat blok, dia akan tengok, dia akan memantau asrama kami orang sama ada kami orang kemas ke tidak and mengikut peraturan ke tidak. Sebab kami orang tak boleh gantung baju dekat selain daripada ampayan. Kalau selain daripada ampayan tu satu helai baju tu kos dia RM5. Loh, dia memang banyak. Boleh buka bandel. Ya, dia macam lepas tu itulah antara peraturan dia strictkan lagi peraturan yang ada. Lepas tu kami orang punya peraturan yang satu lagi which is saya found unique adalah kami orang punya cadar tu dia perlu plain, tak boleh warna-warni. Which is saya tak ada problem, saya ada cadar diamond. Cadar diamond dari sains kucing, so saya pakailah cadar diamond tu. Lepas tu UPNM ni saya nak cakap special lah kepada student yang macam bingung sini nak tuju lekat tahu apa nak you lain nak. Contohlah dia akan bagi setahun kah tinggal dekat asrama. Lepas tu another year you have to rent Cari rumah sewa. keluar, cari rumah sewa, betul tak? Tapi UPNM ni dia mewajibkan pelajar tinggal dekat UPNM. Macam saisku dia sekolah bersama penuh. Yang UPNM ni keselamatan awak sangat-sangat terjamin. Sebab UPNM ni dia dalam kem askar. Bagi saya tak ada masalah. Sebab yalah, sebab dia apa tu, duit pun bagi saya duit kat sana sangat jimat. Sebab UPNM ni kecil je. Awak boleh jalan daripada asrama ke kampus kan. Awak macam 5 minit awak nak pergi kelas kan, awak boleh je sampai. Kalau saya lah, sebab saya ni saya hampir lambat pergi kelas tapi tepat pada masa macam tu sebelum lecture. Macam tu lah. Macam berpengalaman no? Berpengalaman aku memang pengalaman. Thanks to science. Lepas tu macam you lain dia perlu, macam saya dengar perlu Grab lah untuk pergi campus, betul tak? Betul tak Kila? So UPNM ni tak perlu. Betul. Sebab UPNM ni macam kecil je, yang student dia pun macam lecturer kenal. Macam saya famous dekat UPNM. Macam tu. Lecturer dia memang macam dia memang kena satu-satu. And then dekat sini UPNM you cannot run lah. Macam contohlah awak macam missing in action kah, semua pihak counselling dekat UPNM dia akan cari awak sampai dekat rumah. Macam tu. So itu special UPNM. Kalau awak betul-betul nak belajar ke apa ke, UPNM is the best choice. Dia bukan, jangan mindset kat UPNM ni askar takut strict, tak. Dia sebenarnya tak. Yang askar tu dia seorang je terseksa. Kami tidak, student awam ni tengok orang terseksa je. Macam tu. And by the way, dekat UPNM ni sepatutnya kalau tak ada musim COVID lah, askar ni dia wajib ambil pelapis. Which is kalau pelapis tu awak dapat allowance kan, income awak tu ada dekat UPNM. Tapi memandangkan dekat sini ada COVID, so pilihan pelapis tu tak ada. Tapi dekat student dekat UPNM ni juga, kalau nak masuk askar, dia ada, awak perlu ambil kos selama 9 bulan. It's all about money.
Cheers. Itu je. Terima kasih. Okay, Kilang. So, as I mentioned before, Tena, kami ambil asasi sains hayat, which is fokus kepada bio. Sama juga, Tek. Masih ambil bidang sains, which is dalam kami pun time asasi adalah bio, kemis, dengan bio dan kemis lah untuk sains hayat, untuk sains sains. So, kami drop fizik nak. Drop fizik. So, setahun je. And then, mostly subjek yang kami belajar time asasi adalah benda yang sama juga daripada kita zaman sekolah dulu, cuma yang more advance. And then ada certain part dalam subjek yang dia tambah subjek daripada apa yang kita maybe akan jumpa time kita degree. Since kita kan dah masuk asasi sains, so kita adalah kiranya macam pelapis untuk pelajar degree di universiti ya kelak. So, memang adalah antara orang yang macam front seat row lah Tena, yang dapat menerima apa preview of degree. Macam lah Teh. So, time asasi best. I enjoy my asasi very much. Instead of tahun just belajar aja, tahun pun boleh involve dengan macam-macam aktiviti. And cun juga time zaman memang adalah naknya tuan rumah untuk sukan asasi. Saya rasa sulit ada John biasa nak, betul kah? Time sukan asasi area. Adakah? Metrik ada John sekali je silap Mek. Cik dah. Elena dah. Orang ada juga. Sebab basketball dah. Oh jalah ya. So biasa juga temu dak geng-geng ni ya asasi lain, matrix lain juga. Apa semua lah. So setahun je. And then bila dah habis asasi, next step is to degree lah. So kami kini ambil ya doktor perubatan di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. So memang lain sikit daripada orang lain, daripada segi nyampun ialah jadual pembelajarannya. So kami orang graduate masa tahun pengajian adalah 5 tahun. So 2 tahun adalah pre-clinical years, 3 tahun is clinical years. So time pre-clinical ya 2 tahun kita akan belajar teori lah apa semua. So bila pasti akan ada exam, professional exam namanya, first professional exam. Bila kita lulus, kita akan ada sikit ceremony tu, white coat ceremony, menunjukkan kita dah ready untuk masuk clinical years dalam masa 3 tahun. Time yang kita macam praktikal lah Teh, akan ulang alik pergi ke hospital apa semua. So belajarnya memang ada menggunakan sistem blok, ada 9 blok semuanya untuk dalam masa 2 tahun ni Teh. So kini kami baru je habis exam. So then masuk blok 5 out of 9. So bila nak madah difficulty nak ni subjek yang susah kasi, kami siapa nak madah sebab bila as the time goes by, bila kita dah pergi ke blok seterusnya dan seterusnya, difficulty levelnya pun makin bertambah. Benda yang biasalah sebab benda baru nak kita si tahu, of course benda yang susah. So bila nak balik nak, saya dah lah susah ni subjek yang lama ya Teh. Sebab kita dah tahu nak bila dah habis examnya. So every week ya ada quiz. So si Eran, and then kini mendekatkan since kami kini berada di rumah nak student online degree, so saya dah lah merasa gila lab apa semua ya, tapi ingin lah juga nak pergi masuk lab nanggar caregiver apa semua ya lah nak. Semua merasa siapa-siapa online semua benda yang sama. So kami sampai nak share banyak gila macam ni rupa universiti, macam ni rupa lab orang. Tapi setakat tu since nanya online, so quite busy. And then paling panjang pun cuti yang kami pernah ada sebanyak seminggu, ia pun 2 kali je, which is Hari Raya Aidilfitri dengan Tahun Baru Cina. Ya je cuti yang kami ada. Kira dah ada Sabtu Ahad, dia pun dah syukur dah. Ia pun kami si tahu lah ya cuti kasih. Tegal siapkan assignment lain ke. So ya lah the big adult is tough. So
So, orang kelak apa lagi? Mun cara belajar apa yang tong pola time zaman sekolah dulu bila tong masuk medic school sangat berbeza. Tong saya dapat nak make cara yang tong belajar zaman sekolah dulu dengan di medic school. Tegal kami dah pernah rasa bagi kami lah pengalaman daripada kami. Kami dulu time sekolah bab subjek baca tu senang je. Tak score macam melatih. So even tak pages 20 pages ya semua ambil sumpah dalam satu page okey je. Pas. Tapi sejarahnya sejarah. Ya lah tu dah zaman sekolah nak. So bila cara zaman sekolah dulu diimbak ke medic school, even kami guna cara yang sama nak. Ya which is untuk blok kedua kami fail. Kami fail teruk subjek blok ya. Benda yang sama dan sekolahnya sangatlah efektif, tapi bila tak masuk medic school benda yang si cukup. Kita have to plus ultra go further beyond. So okey lah nasib kami rasa biasalah depress pas semua ya burung 2 minggu pas semua ya biasa. Tapi gini-gini pun kita kena keep going. And then so okey lah nasib baiknya kami sedar ya wake up call lah awal. So dapat tahu ia adalah si berkesan. So saya pernah expect lah bila tahu masuk medic school lah kita akan jumpa kami orang pandai. Ya biasa. Makin besar dunia makin banyak orang ketemu nak baca macam jenis. So it's okay. Semua anaknya setakat tu kami dah stable along the way, kami dah jumpa cara yang comfortable untuk belajar yang berkesan. Tolong kelakkan benda yang sama juga. Tolong boleh cari bila tolong start asasi lah. Tolong boleh cari apa yang cara belajar yang tolong comfortable, and bila tolong masuk degree pun sama. So if kita orang mau masuk medik, if you are willing to learn, adapt for anything, expect the unexpected. So and then si takut darah. So you guys can join us lah. Saya dah masalah. So biasa ya je lah daripada kami. Thank you. Masih gila tengok struggle jadi medik. Bukan memang halang kau ambil medik, bukan. Memang just mau kau mentally prepared sebab gila ambil medik. Batch orang gila Roha dengan Shikina. Kita 3 je kan medik. Okay, set 3 je. Yang kami dengar pun macam stres apa semua, tapi dia manage sebab kita dalam hidup tu mesti berjuang. Sebab aku gagal lah benda biasa. Kita berjuang sebenarnya. Okay, cerita kami yang ambil nang kami asal 180 degree daripada apa yang kami ambil masa SPM nak. Kami ambil sains, lepas kami ambil bahasa sastera untuk lepas SPM. So basically sebab kami ambil perguruan juga, so subjek-subjeknya selain daripada ambil belajar bahasa Melayu macam belajar tata bahasa, belajar sastera apa semua, yang kami belajar pasal education juga lah, macam psikologi pendidikan, pasal macam teori-teori untuk kita senang mau faham murid, macam ya kayak memang ada macam DBS, macam kelak mundah makin senior tak orang akan diberi experience untuk ke sekolah-sekolah lah, untuk biasakan tak orang sebelum graduate tak orang dah nampak gambaran macam mana nak ngajar orang ya. So intern yes, intern yang kena intern practical memang dengarnya. Kayak siapa yang kami recommend untuk ambil subjek bahasa tu ialah orang yang suka berkarya, yang suka menulis, yang suka membaca. Once tak orang ambil bahasa, mun tak orang membaca buku-buku keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka, kita orang perlu try hard. Okay, lepas ya mun tak orang ambil perguruan, si adalah bahasa kah, sains kah, apa semua, tak orang mesti ada minat untuk mengajar orang. Jangan malas-malas, dan tak orang perlu sedia untuk fit in lah dengan bidang education, bukan as murid je, tapi as seorang cikgu. Macam ni. Okay, so rasanya ia je untuk part tu. So kita selesai
InsyaAllah akan buatlah banyak lagi perkongsian yang macam tu untuk kongsi pengalaman sama-sama semua. Jadi maksud kerana mendengar dan selamat berjuang. Perjalanan masih panjang. Apa-apa pun yang terjadi, be happy. Macam yang nanti. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye, all the best orang. Lebih awak tu. Bye.